Sekali ada cerita gini. Itulah keterujaan pertama saya dengan nama Ustaz Ahmad bin Tukan. Walaupun tuan-tuan, kita kadang-kadang kita kalau untuk bomoh, biasa bomoh dalam kampung, bomoh dalam keluarga sendiri ni dia tak masyhur mana. Dia masyhurnya bomoh daripada luar. Adik-adik kita boleh berubat, reti, rukiah dan sebagainya. Kadang dia tak jadi famous sangat. Kita pun tak berapa nak. Tapi kalau bomoh ni istilah orang Batak Timur, perubatan Islam tuan-tuan. Jangan bomoh yang siap apa semua lain. Nah, ni yang perubatan Islam. Mana kata kalau cari orang yang perubatan Islam di luar, yang hebat-hebat dekat luar tu yang kita masyhur. Padahal dekat dalam kita ni ada orang hebat. Dekat dalam daerah kita ni ada orang hebat. Tapi bila kehilangan, barulah kita terasa. Oh, tak sempat ziarah, tak sempat jumpa, macam-macam. Biasa tu. Biasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan tuan guru kita dalam kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Baik. Ya, insya-Allah pada petang ini tuan-tuan, kita berada di penghujung 7 Ramadan. Lepas maghrib nanti dah masuk 8 Ramadan. Maknanya kita dah seminggu bergelumang duduk dalam bulan Ramadan. Persoalan besar yang kita nak letak pada hari ini, yakin tak kita 7 hari Ramadan kita ni Allah terima belaka puasa kita ni, terima dengan penerimaan yang baik. Sebab puasa ni kata Allah, as-sawmu li, saum puasa ni untuk aku, dan aku wa ana ajzi bih, aku yang akan bagi ganjaran tentang puasa tersebut. Maknanya kalau kita buat kerja dengan satu orang topik, kalau sebelum ni ada gaji-gaji sekian, tiba dalam 1 bulan, dalam 1 masa, okey, kita kata tak apa, bulan ni kamu buat, aku akan tengok prestasi, kecemerlangan kamu buat okey ke tidak, maka aku akan bagi lebih daripada itu. Dan benda tu mari daripada poket aku sendiri. Maknanya gaji pokok dah ada dah, tapi mari pula gaji ataupun duit ataupun allowance yang lain. Adakah kita layak nak mendapat allowance tersebut? Itu persoalan besar. Sebab itu tuan-tuan, kita duduk dalam bulan Ramadan bukan semata-mata puasa, tahan lapar, dahaga dan sebagainya, tidak. Sebab itulah kalau tuan-tuan perasan, tak tahu perasan ke tidak, tiap-tiap hari orang duduk kuliah asal cerita pasal apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan perasan, tiap-tiap hari ustaz-ustaz yang datang kuliah asal cerita pasal apa? Cerita pasal puasa. Kenapa tak ada orang hari ini cerita pasal solat, esok cerita pasal khusus tajwid Al-Quran dalam kuliah? Sebab apa? Sebab kita duduk di satu bulan yang kita nak kena sentiasa ingatkan manusia, ingatkan sesama kita. Kita ni duduk dalam bulan Ramadan. Apa Ramadan kita nak dapat? Nak dapat takwa. Macam mana nak dapat takwa? Sekian cara. Tapi ada setengah orang jenis mulut laser, tak ada kulus saman, dia tak makan saman. Macam-macam keluar. Apa dia? Kadang dia tegur apa dia tuan-tuan ni, yang depan tag warna putih pun dia tegur lah. Dia kata apa? Ni mana ada dalam kitab mana? Al-Khalifatul Ula ba'da Rasulullah, Amirul Mu'minin apa semua ni, mana ada? Kalau yang jenis stay lepas 8 rakaat, dia tahulah benda ni. Tapi kalau yang tak stay, dia akan dengar Al-Badrul Munir saja. Ini faham sendirilah siapa makan cili dia rasa pedas. Maknanya orang nak cakap, dia cakap dulu. Terutama ni golongan-golongan dah berdiri ni lah. Dia kata ni mana ada asal, mana ada ni kita duduk sibuk apa semua. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, kenapa diwujudkan oleh ulama-ulama terdahulu? Ada Al-Khalifatul Ula, Khalifatul Sani, Khalifatul Salis sampai Rabi'. Asalnya di tanah Jawa tuan-tuan, datang pengaruh, mula-mula Islam dah cantik apa semua sekali. Datang Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim dan sebagainya, cantik dakwah ni. Maka mari golongan-golongan pengacau. Antara golongan pengacau yang disebut ialah, kalau tuan-tuan pernah dengar namanya Syekh Siti Jenar. Mungkin pernah dengar, mungkin tak pernah dengar. Dia bawa satu ajaran namanya Manunggaling Kaula Gusti. Bersatu akan Allah dengan diriku, dan diriku bersatu akan Allah. Kita dengar apa benda pula? Manunggaling Kaula Gusti, menunggalkan Allah Ta'ala pada satu benda. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud yang sesat pula. Wahdatul wujud yang sesat. Bawa satu fahaman ini, dan antaranya apa dia tuan-tuan? Puak-puak Syiah asalnya, Syekh Siti Jenar tu, Jenar tu asalnya ialah maksudnya tanah merah yang berdarah, ataupun tanah yang terkena darah Sayyidina Husain yang dipenggal di Karbala. Itu Jenar.
Lalu bawa satu ajaran Syiah, antaranya dia membenci para khalifah, khulafaur rasyidin pada zaman, pada ketika itu. Benci tak benci dia macam mana tuan-tuan? Tok guru dia benci tak, cerita lah. Anak murid dia, salah seorang anak murid dia ada 2 ekor anjing, dia pelihara dekat rumah. Seekor dia beri nama Abu Bakar, seekor dia beri nama Umar. Anjing tuan-tuan. Dan anak murid dia ni bila marah, dia ambil batu dia pukul. Dia balik dekat anjing tersebut. Sampai tahap begitu, dahsyat tak dahsyat ajaran yang dibawa. Ajaran-ajaran sesat ni tuan-tuan, bila dah satu kepercayaan diberikan kepada tok guru dia, oh macam-macam akan berlaku selepas daripada itu. Tu yang timbul dekat mana, Pulau Pinang. Tukar hak milik isteri. Dia buat macam geran tanah ni. Nak pakai, kamu nak pakai sekejap boleh. Aku, yang penting isteri kamu bagi kat. Pening. Macam-macam. Mari ajaran pelik ni dia akan jadi taksub yang sangat dahsyat. Lalu bila mana nak menjaga keadaan itu, maka salah seorang ulama pada ketika itu menyusun aturan. Al-Khalifatul Ula, Al-Khalifatul Sani, radhiyallahu anhu. Maka kalau orang-orang yang duduk dalam masjid, dalam surau pada ketika itu, tengah solat tarawih, dengar benda-benda begini, mana kata mari daripada puak-puak Syiah, dia akan panas. Sebab dia tak setuju. Dia benci puak-puak ataupun khulafah rasyidin ni. Tapi jangan tuan-tuan judge kawan-kawan kita pula. Ini keluar dalam rakaat ni confirm. Geng-geng ni je. Panas tak nak dengar nama khulafah. Kan? Ada kerja tu. Kan? Ada kerja. Baik. Hadis, kita tengok satu hadis Nabi SAW pada hari ini. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita tengok ini sebagai pengajaran. Peringatan kepada kita. Dan kesimpulan cerita tadi tuan-tuan, dia nak menjaga akidah. Nak menjaga akidah supaya paling-paling tidak orang kenal antara khulafah rasyidin yang Rasulullah sebut, suruh gigit dengan gigi garham sunnah-sunnah khulafah rasyidin. Ni nama dia 4 orang. Kita ni tuan-tuan, sekalipun ahli masjid, hari-hari duduk dengar atas masjid, kalau orang buat ujian exam hari ni, sebelum keluar masjid, siapa nak keluar masjid, saya buat ujian, tuliskan 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Bukan tak itu. Habis. Tak apalah Ustaz, saya tak buka puasa pun tak apa, duduk dalam masjid pun tak apalah. Payah kita. Paling-paling tidak ingat 4 khalifah ni pun tak apa dah. Ingat nama pun tak apa dah. Paling-paling tidak. Ni kita nak menjaga benda-benda, makna kata kerosakan yang dah berlaku dah sebelum ni. Maka ulama kita datangkan macam-macam. Hari ni orang bunyi pula isu apa dia? As-salatu la ilaha illallah. Itu adalah perbincangan ulama. Kalau kita cerita sini macam tak sesuai. Dia ada kait dengan nahu, soraf dan sebagainya. Baik, tak apa tuan-tuan, benda tu dah disusun oleh para ulama. Kita penerus ini yang penting pertama kita tahu apa tujuan ulama tersebut susun benda itu. Dan benda itu tak termasuk dalam solat. Kita jangan kata, hari ini tak boleh buat tarawih. Sebab apa? Bila sakit perut. Makan apa benda beli dekat bazar sakit perut. 2-3 orang bila sama beli makanan. Semua sakit perut dah. Tak boleh buat tarawih kata imam. Dia bukan satu kewajipan. Dia bukan satu kewajipan. Awal-awal salat tarawih rahimakumullah. Waktu buat 2 rakaat macam muka, tak ada masalah. Baik. Itu sedikit selingan untuk sama-sama kita perhati dan sama-sama kita faham apa tujuan benda-benda begitu. Baik. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Hadis ini hadis yang panjang, cuma ada satu potong hadis memberikan peringatan kepada kita. Kam min sha'imin, berapa ramai orang yang puasa. Ramai orang puasa. Bahkan kalau kita boleh cakap, boleh kata dalam masyarakat kita ni payah kita nak cari orang yang tak puasa. Walaupun ada yang tak puasa, tapi ramai orang yang puasa. Tapi kata Nabi SAW, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi, tak ada apa yang dia boleh daripada puasa dia illa kecuali al-ju', lapar, wal 'atash, dan juga dahaga. 2 perkara itu saja. Dia tahan diri dia daripada waktu imsak. Waktu imsak ni pun ada orang soal juga tuan-tuan. Waktu imsak ni tak ada zaman Nabi. Macam-macam orang nak persoalan. Waktu imsak ni mudah cerita je tuan-tuan, dia sesuai dengan sunnah Nabi. Sebab tu diwujudkan waktu imsak. Memang waktu imsak tak ada zaman Nabi, 10 minit sebelum waktu subuh kan. Tapi dia sesuai
dengan sunnah Nabi, iaitu berhenti makan sekadar berapa ayat sebelum waktu azan berbunyi. Tapi kalau kita dalam keadaan bangun pukul berapa dekat-dekat waktu imsak, masa imsak tu lah kita nak makan, boleh makan, tak ada masalah. Cuma saya sebut tadi, sesuai dengan sunnah Nabi, waktu imsak tu kita berhenti dah makan sahur. Ni kadang orang soal, mana ada waktu imsak dalam sunnah Nabi? Aku orang mengaji hadis tapi tak habis. Dia faham sekerat. Dia faham sekerat. Tapi jangan makan waktu azan pula. Bila azan Allah Akbar, tamat. Makjul waktu yang besar tu kan. Makan. Itu 2 minit tak habis, guna benda tu saja. Makan habis sampai la ilaha illallah, habis azan dah. Cukup, kita jangan makan. Itu memang batal puasa. Memang batal. Baik. Nabi SAW sebut kepada kita, orang puasa tapi dalam keadaan hanyalah menahan lapar dan dahaga saja. Ulama bincang, adakah maksud hadis ni batal puasa dia? Tak. Puasa tak batal. Asal ataupun kita kata kalau gaji dia ada gaji pokok, ada elang-elang tambahan. Kalau orang yang puasa sekadar itu sahaja, ada satu ulama disebutkan bahawa dia hanya mendapat pahala pokok, dia tak dapat pahala sampingan. Sebab tu kita kena faham konsep pahala ni. Pahala ni konsep dia ada yang afdal, ada waktunya, ada macam-macam dia punya pembahagian. Contoh kita sembahyang berjemaah. Pahala berjemaah Nabi SAW sebut dalam 2 hadis. Pertama Nabi sebut ada yang pahalanya 27 kali ganda. Yang kedua ada hadis sebut 25 kali ganda. Tu fadilat berjemaah. Tapi kita duduk dalam saf, dapatkan saf, tumit belakang sama dengan garis dan sebagainya, dapat pahala sama saf. Duduk pula saf pertama, pahala dia lain. Duduk pula belakang imam, pahala dia lain. Ni yang nak menyebabkan kita nak berebut ni. Tapi kenapa kita tak berebut? Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu benda tu. Satu lagi benda yang sangat-sangat kadang menduka citakan kita. Apa dia? Dia nak start saf. Yang kedua, dia pergi duduk sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, dia bergaduh. Yang ni nak ambil fadilat tiang, yang ni nak ambil fadilat kipas besar tengah, yang ni pula nak ambil fadilat rak Quran tepi. Macam-macam dia nak ambil fadilat. Kalau ikut konsep safnya mana? Belakang imam start dengan belakang imam. Maka stabilkan kiri dan kanan, penuhkan satu saf. Itu yang cantik. Sebab mudahnya ulama bincang kepada kita, terangkan kepada kita pahala daripada depan pergi ke belakang, dia menyebar begitu. Baik. Tu makna kata ada yang waktunya begitulah. Dalam bab puasa pun sama juga. Ada pahala pokok dan ada pahala tambahan. Ni bukan cerita pahala baca Quran, pahala sembahyang banyak, pahala sekian zikir. Dah, itu pahala lain sebab kita buat benda tu. Ni puasa saja, tahan lapar, tahan mulut daripada bercakap. Apa lagi? Tahan mata, tahan telinga, tahan kaki daripada pergi buat maksiat. Ada pahala dan pahala. Baik. Dan daripada hadis ini, antaranya Nabi SAW pesan kepada kita satu hadis yang panjang. Saya buat ringkasan. Apa dia puasa yang menyebabkan kita jadi sia-sia dengan puasa itu? Yang pertama, kata ulama, puasa akan sia-sia dengan sebab kita berkata-kata dusta ataupun qaulaz zur, kata Nabi. Kata dusta ini bersifat macam mana? Nabi sebut dalam satu hadis. Inilah perbuatan yang membuat puasa seorang Muslim boleh jadi sia-sia dan merasakan lapar dan dahaga semata-mata. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak memerlukan dari rasa lapar dan hausnya yang ia tahan. Allah tak perlukan. Nabi sebut demikian. Nak menunjukkan apa? Maka puasa dia jadi sia-sia dengan sebab qaulaz zur. Apa makna qaulaz zur? Imam Suyuti sebut, qaulaz zur ni bercakap dusta, suka fitnah orang. Apa lagi? Suka buat perbuatan keji dengan mulut dia. Oh, dia kalau dapat dekat mulut dia, benda sikit dah jadi banyak dah benda tu. Apa dia? Dia bertambah-tambah. Dia menambah itu, dia menambah ini, yang menyebabkan orang kenal dia ni mulut yang mulut bohong. Mulut suka berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bila mana berkata ataupun perkataan al-laghu dan rafas.
Apa maksud al-laghu? Perkataan yang sia-sia. Ar-rafas, perkataan yang kotor. Satu hadis Nabi SAW sebut, puasa ini bukanlah hanya menahan makan dan minum, tapi puasa menahan daripada perkataan lara dan rafas. Apabila ada seseorang mencela kamu atau berbuat gangguan kepada kamu, maka katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Orang ajak kita mengumpat. Contoh, tahu tak? Ayat-ayat dia biasa mukadimah. Kan? Kalau dalam grup, Assalamualaikum. Nak tahu tak? Macam-macam lah. Kadang-kadang mari di mukadimah. Yang bukan sambung pun sedap juga. Cerita. Panjang tak apa cerita tu. Tak cukup tulis, buat voice. Yang penting nak tahu juga benda tu. Itu mukadimah kepada dosa semua. Bila mana perkataan sia-sia, dia sebutkan hari-hari dalam bulan Ramadan, maka kata Rasulullah, sia-sia. Pahala puasa dia tak ada. Pahala puasa dia tak ada. Sah puasa tapi tidak ada pahala. Dalam kitab Al-Fathul Bari dijelaskan makna laghu dan rafas ialah tentang laghu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Maka Buya Hamka dia sebut al-laghu dengan kata lagha, maksudnya perbuatan ataupun kata-kata yang tidak ada guna, tak ada nilai, cakap kosong, sembang kosong saja. Contohnya dia bergurau senda yang tak ada apa-apa, tak ada nilai apa-apa. Kalau gurau senda suami isteri ini ada makna juga untuk kebahagiaan. Gurau dengan kawan yang macam-macam pelik-pelik, teka-teki lah, apalah, tak ada faedah, yang tidak menambah ilmu, itu termasuk dalam perkataan lagha. Ar-rafas, Ibnu Hajar sebut, maksudnya ialah kiasan untuk hubungan badan ataupun bercakap benda-benda luncah. Wal'iyazubillah, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan kita kata orang tu takkan bercakap luncah. Saya pernah jumpa tuan-tuan, dia tak kenal saya pun, Allah Alam. Padahal surau yang saya pergi semayang, tempat saya kuliah juga. Tempat saya kuliah juga, habis satu semayang asar. Pergi semayang berjemaah, semayang asar. Singgahlah satu kedai dekat dengan surau. Pakai kopiah, baju Melayu, kain plekat. Saya ni pula singgah sebab satu perjalanan, pakai baju t-shirt, seluar trek, rambut pun tak pakai kopiah. Betul dah. Dia bercakap dengan seorang Cina. Cina tu cakap elok, malu pula Cina tu. Cakap elok apa semua sekali, dia balas dengan balas apa dia tuan-tuan? Balas dengan perkataan lucah. Saya yakin orang Komol lebih kurang 60-70. Dia bercakap, dia tengok saya. Minta maaf. Lepas minta maaf tu ada lagi keluar perkataan. Dia kata pakcik ni tengok kiri kanan dah nak bercakap. Tak padan dengan umum. Keluar perkataan yang kalau kita kata budak dengar, budak pun malu dengan perkataan tersebut. Saya tak nak sebut kat sini tuan-tuan. Malu. Bila keluar daripada orang yang macam tu, malu kat kopiah. Dulu saya ingat almarhum Guru Ni Aziz, dia sebut dia sembuh orang-orang yang kaki rokok. Mana tuan-tuan ketika mana khutbah hari raya, orang pergi masjid Pulau Melaka untuk sembahyang hari raya, khutbah dia tajuk kerosakan orang-orang yang isap rokok. Tak ada kaitan dengan raya, tapi dia sungguh-sungguh. Dia semua ayat dia apa dia tuan-tuan? Lebih bodoh daripada lembu yang bodoh. Ini bukan nak kata orang isap rokok lah, tak. Boleh jadi ada pendapat lain dia pegang, ikut dia lah yang tu. Tapi yang saya sebut, makna kata Guru Ni Aziz sebut demikian. Nak cerita tu kadang-kadang orang bila bercakap, umurnya dah lanjut bercakap pun macam itu. Itu dah jadi apa dia? Kita katakan itulah kebiasaan tabiat orang-orang yang macam. Sebab itulah bulan Ramadan ajar kepada kita, jangan kita makna kata jaga perkataan kita. Yang ketiga ialah al-ghibah. Dalam satu hadis riwayat Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW dikisahkan pernah memerintahkan orang-orang berpuasa selama sehari. Mereka pun berpuasa. Ada dua perempuan yang terlihat sangat menderita kerana lapar dan dahaga pada petang hari ini. Lantas keduanya mengutus seorang menghadap Rasulullah. Mereka ingin diizinkan berbuka puasa. Dua orang perempuan puasa, seorang ni diutus kepada Rasulullah untuk buka puasa, minta izin. Maka Rasulullah kemudian memberikan sebuah mangkuk kepada utusan itu untuk diberikan kepada kedua-dua orang perempuan tadi. Beliau memerintahkan agar kedua perempuan itu memuntahkan isi perutnya ke dalam mangkuk tersebut. Ini secara zahir tuan-tuan. Keduanya pun memuntahkan darah dan daging yang segar. Tengah puasa, tak makan apa-apa, tiba-tiba Rasulullah bagi mangkuk, muntah dalam mangkuk. Bila dia muntah, keluar daging segar dan keluar darah. Muntahkan darah.
daripada mulut orang tersebut. Dan orang-orang takjub, terkejut melihat benda itu. Dan Rasulullah bersabda, kedua-dua orang perempuan ini berpuasa terhadap makanan yang Allah halalkan, tetapi melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Benda halal dia puasa, tapi bab haram dia makan secara tidak zahir. Dan mereka duduk bersantai sambil mencela-cela orang lain. Dan itulah daging-daging yang mereka celakan itu. Dengan tuan-tuan, kedua perkataan-perkataan kita ni kadang-kadang, sebab itu isi masa kita dengan benda-benda beribadah. Ini masa lapang, dia pergi mana? Dia pergi tanya jiran sebelah. Mukadimah ni kadang-kadang, masa apa hari ni? Lepas tu ada benda ni, tambah itu, tambah ini, pak. Dia sampai satu tahap yang teruk tuan-tuan, yang kita tinggalkan betul-betul cerita keaiban rumah tangga. Sebab itu ulama sebut kepada kita, aib kita ni Allah Ta'ala jaga selagi mana kita jaga aib kita. Tapi once, keluar bahasa Inggeris ni, tapi sekali kita keluar cerita aib kita kepada orang, lepas tu akan bertalu-talu. Aib tu keluar. Asal daripada mana? Asal daripada mulut kita. Kadang bulan-bulan puasa ni orang lapar, isteri nak masak, suami pun penat balik kerja, macam-macam tuan-tuan. Kadang keluar perkataan-perkataan yang tidak elok. Sekadar rumah tangga untuk kita dengan isteri kita cukup. Jangan dia cerita kat orang lain. Hari ni dia tak cerita. Lepas maghrib, suami pergi semayang apa semua, buka Facebook, buat status, buat ini, cerita macam-macam. Sebab tu antara benda yang saya paling tidak setuju dalam Facebook ni, apa dia tuan-tuan? Dia kadang-kadang dia ada page-page ataupun dia ada grup-grup yang jenis orang boleh luah macam-macam dalam tu. Yang penting bukan nama sebenar. Oh, kalau itu maksiat yang ditutup dengan apa? Hanya tidak memberitahu nama sahaja. Lain daripada tu habis cerita. Jangan aib kita Allah Ta'ala jaga selagi mana kita jaga aib kita. Sebab tu bab aib, bab orang yang mulut tak jaga ni tuan-tuan, saya ingat ada satu orang tahun 2000 berapa dah Muhammad. Dia ni tukang mandi jenazah di Selangor. Dia cerita, dia kata ada satu hari yang paling dia ingat. Dia uruskan satu orang jenazah, ukuran dia lebih kurang 5 kaki, orang perempuan. 5 kaki. Dia punya tinggi dia 5 kaki lebih macam tu lah. Dia pun ambil lah kain kapan lebih kurang 24 ela ke 23 ela. Standard untuk orang yang ukuran macam tu. Dia pun kerat apa semua sekali susun kain kapan. Pergilah mandikan jenazah. Mandikan jenazah. Yang pelik berlaku kepada jenazah tersebut, dia, kalau kita istilah sini apa benda tak? Kalau orang Kelantan dia panggil meruang. Meruang ni tekan perut untuk keluarkan najis. Angkat sikit jenazah, kita tolak sebelah kiri jenazah. Saya tak tahulah istilah tuan-tuan ni apa dia. Tolak untuk keluarkan najis pada bahagian keluar najis ni lah, pada bahagian bawah. Standard jenazah, dia kata jenazah biasa lah. Yang biasa dimandikan, setengah jam tu dah confirm tak ada. Najis tak keluar dah. Setengah jam tu lama tu tuan-tuan. 20 minit, 15 minit, tekan, dah keluar, tak ada. Tapi orang tu dia kata dekat dengan sejam. 45 minit duk tekan perut saja, keluar najis. Dan setiap najis yang keluar tu bau busuk. Ni jangan tuan-tuan kata ustaz ni terpengaruh cerita Indonesia. Dah, ni cerita benar tuan-tuan. Keluar najis 45 minit, keluar sampai orang yang membantu dia untuk mengurus jenazah dia kata, tak habis-habis lagi tu. Dia nak najis keluar. Dan bila sampai satu tahap dah tak boleh pergi dah. Dia adalah skill pemandi jenazah ni, dah tak boleh pergi sangat keluar, mana kata sikit-sikit ada sumbat dengan dengan kapas, ada bahagian keluar najis dan sebagainya lah. Baik, bila dah urus jenazah, elok angkat jenazah daripada tempat mandi, letak di atas kain kapan. Pemandi jenazah ni, orang tukang urus jenazah ni, biasanya dia akan basikan ataupun lebihkan kain kapan bahagian kepala sehasta, bawah sehasta untuk ikat. Bila letak jenazah tuan-tuan, bahagian kepala tinggal sejengkal, kaki tinggal sejengkal. Tak boleh ikat. Kain kapan dah tak ada. Bila bungkus, dia kata tak nak buat lah. Tak boleh nak buat apa dah, takkan nak tambah. Tiba-tiba kan jenazah dah duduk atas kain kapan. Bila bungkus, dia jadi macam nasi lemak. Terbuka, bahagian perut terbuka, tak boleh nak tutup. Dah sekali ambil kapas, tampal bahagian atas. Jenazah tu tak berat mana pun, tak gemuk, tak besar, standard orang biasa.
Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk. Maka selesai dia pun lah. Mengah juga tuan-tuan, 45 minit nak selesai lagi saja, nak mandi apa semua lagi, nak kapan itu ini, sejam lebih. Makan masa. Bila diurus, maka orang lain lah settle. Pergi bahagian masuk jenazah untuk ke bumi jenazah lepas mayat. Habis pergi ke kubur untuk ke bumi jenazah, berlaku pula cerita pelik. Allah Ta'ala tak tunjuk. Masuk dalam liang lahat, tuan-tuan, kaki kena lipat baru boleh masuk dalam liang lahat. Liang lahat yang jenis kelet anak, orang tua kata. Kelet anak ni macam mana tuan-tuan, tepi ya? Jadi kalau tengah benda nama dia tak ingat kan? Ada benda-benda lah, ada nama-nama. Apa nama liang lahat. Jenazah apa ni, liang lahat yang kelet anak ni, dia tepuk bahagian dinding dalam ruang kubur. Maka masuk sekali tak muat, angkat. Kali kedua masuk tak muat lagi tuan-tuan. Dan orang gali kubur ni kata tadi pukul cukup dah 5 kaki. Ni dah sampai 6 kaki lebih. Itu pun kena lipat sikit bahagian lutut baru boleh masuk dalam liang lahat. Bila berlaku pelik-pelik macam ni, dia pun pergi tanya ahli keluarga. Orang ni macam mana sebenarnya? Orang ni macam mana? Sepatutnya kalau kita mak kata dalam keadaan nak menjaga, biarlah cerita tu kepada kita sahaja. Sebab tu yang terbaik orang yang mandikan jenazah ahli keluarga. Ahli keluarga. Anak-anak ataupun adik-beradik dia, itu yang terbaik. Sebab air tu habis dekat situ sahaja. Kita pun tak tahu kadang-kadang orang tukang mandi jenazah ni, kadang ada juga jenis bawa mulut. Pergi cerita itu cerita ni macam-macam. Maka di soal sedikit gitu gini, dah sekali tahulah bahawa orang yang meninggal ni merupakan orang yang jenis suka bawa mulut. Saya bawa mulut juga salah ke? Dah. Maksudnya orang jenis suka mengumpat kaki fitnah orang. Kaki fitnah orang. Allah Ta'ala tunjuk depan-depan tuan-tuan. Ini cerita benar tuan-tuan. Saya nukilkan balik daripada tukang mandi jenazah. Saya suka bawa cerita-cerita macam ni. Sebab kadang-kadang kita ni buat satu benda, kita tak tahu apa efek, apa kesan. Bila dah berlaku, orang tu begini, orang ni begini, oh ya Allah, takut Allah Ta'ala tunjuk aku macam mana pula depan. Baik, dan yang keempat, agar puasa kita tidak sia-sia, elakkan diri kita daripada banyak bermaksiat. Maksiat yang macam mana tuan-tuan? Maksiat apa sahaja yang ada di anggota tubuh badan kita. Inilah kita panggil maksud daripada maksud takwa. Kita pelihara diri kita daripada buat sebarang perbuatan maksiat, apa saja. Itu adalah maksud kepada takwa. Dan nak jaga benda ni, dia akan bermula daripada niat kita. Niat kita buat satu benda. Aku puasa kerana siapa? Aku buat baca Quran kerana siapa? Dia akan jaga diri kita daripada buat benda-benda yang macam tu. Sebab tu nak kena refresh balik niat kita. Dan untuk petang ni saya akhirkan dengan satu cerita. Ada 2 orang tuan-tuan. Namanya Omar, namanya Ali. Berguru dengan seorang syekh. Seorang syekh yang hebat. Maka dia berguru ilmu apa semua sekali, masing-masing balik ke rumah masing-masing. Ali balik kampung dia, Omar balik kampung dia. Ali ni dia ada kebun. Dia masuk dalam kebun dia tengok buah-buah dia ni tak masak lagi. Kecuali ada satu pokok yang boleh dipetik, iaitu ubi kayu. Itu paling mudah sekali. Ubi kayu, dia tengok ubi kayu ni dalam tempoh 6 bulan, berapa bulan, 7 bulan dah boleh tarik, dah boleh cabut. Maka dia pun cabut, tengok, Masya Allah, besar ubi kayu ni. Bila dia tengok ubi kayu, dia kata, ini kalau syekh aku dapat makan ni, seronok je rasa. Orang tu mari terlintas di hati dia. Dia pun bungkuslah siap-siap yang terbaik, bawa pada syekh. Jalan jauh. Pergi rumah syekh, Assalamualaikum syekh, ni ada sikit aku ingat pada kamu, ambillah ubi kayu lah syekh. Yang penting aku ingat pada kamu ni, aku bawa kepada kamu. Syekh pun kata, tanya isteri dia. Kat dapur kita ni ada makanan apa, nak balas hari jauh, datang jauh-jauh ni nak bagi makanan. Isteri dia kata, tak ada apa benda. Bang, kat dapur ni tak ada apa benda. Belakang rumah je ada seekor kambing. Takkan nak pergi kambing. Lalu Pak Syekh kata, dah tak ada benda kita nak bagi, bulan Ramadan ni baik untuk kita bersedekah, bagilah kambing seekor. Oh, seronok Ali bawa kambing balik. Tengah jalan jumpa Omar. Omar pun tanya, Ali mari mana? Mari rumah Pak Syekh tu. Mari rumah Pak Syekh kita. Bagi ubi kayu sikit, Pak Syekh bagi kambing pada aku. Ali terlintas dalam kepala, bagi ubi dapat kambing. Agak-agak kalau dia bagi musangking, air, tak lembu untuk seekor tu. Ali Omar pun pergi kat kedai beli apa yang terbaik, bagi Moshe dengan skrip yang sama daripada Ali.
Masuk-masuk, Assalamualaikum, apa khabar Syekh? Ni saya ingat dekat Syekh ni, tengok-tengok dalam kebun saya ada air musang macam-macam lah. Dia pun bagi kat Syekh. Syekh kata, tengok pada isteri dia. Ada apa benda lagi kat dapur ni? Orang datang bawa banyak buah ni, takkan kita tak bagi balas balik? Isteri dia kata, tak ada apa dah, tinggal ubi kayu je. Macam mana kita? Pak Syekh kata, ubi kayu pun ubi kayu lah, dah tak ada benda malu muka ni, orang bagi barang kita tak balas. Dia pun ambil ubi kayu bagi kepada Umar. Umar tengok senyum. Tak cakap apa balik, dia tulis balik. Ni kalau aku tak tahu Ali bagi aku, tak ada masalah. Masalahnya Ali bagi tahu, dia bagi tadi ubi kayu. Confirm dah ubi kayu ni bagi daripada Ali. Dia kata Allah. Tu tuan-tuan pentingnya niat kita. Sebab tu niat yang terbaik Allah Ta'ala akan bagi at-tawab, ataupun Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang terbaik. Tapi kalau niat kita awalnya azubillah tuan-tuan, datang masjid, sebab apa datang masjid? Oh, rajin ngaji di masjid, saf pertama. Duduk, mana kata orang nampak hari-hari dia datang masjid. Tak ada apa. Tahun lepas kan pemilihan PJK masjid. Waliyazubillah tuan-tuan. Yang ni pula, kenapa haji? Datang masjid, hari-hari datang masjid. Yelah, tahun lepas kan tak datang masjid. Tahun ni kena datang masjid. Sebab tahun lepas orang mengata aku datang masjid. Nak suruh orang kata dia ahli masjid. Orang-orang yang macam ni tuan-tuan, memang tak ada masalah datang ke masjid apa semua sekali. Tapi biarlah niat kita tu sentiasa berubah. Berubah yang macam mana? Ke arah lebih baik. Mungkin hari ni sebab nak tunjuk pada orang, tapi esok takkan niat yang sama. Maka kita perbaiki kita punya niat. Mudah-mudahan setiap ganjaran pahala Allah tentukan untuk kita yang terbaik untuk diri kita. Dan akhir sekali kita dapat pintu yang dinamakan sebagai pintu Ar-Rayyan, untuk kita masuk bersama-sama berkampung di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doalah tuan-tuan, doa yang macam mana, biarlah ada sekelumit dalam hati kita. Agak-agak atas dunia ni siapa yang kita seronok duduk bersama-sama. Kalau ahli keluarga kita, biarlah detik dalam hati kita, ya Allah, aku nak berkampung dengan anak-anak aku dalam syurga esok. Kalau kita seronok dengan ahli kuliah masjid kita ni, mungkin ada 2-3 orang sahabat-sahabat baik kita, biar detik dalam hati kita niat dengan nama. Anak kita pun sama, sebut nama. Sebut nama dalam doa kita, ya Allah, aku nak berkampung dengan sekian orang. Itu yang terbaik tuan-tuan. Itu yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita dapat apa yang kita doa, dan Allah Ta'ala makbulkan dan golongkan kita dalam golongan orang yang baik-baik, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر، وارزقنا ليلة القدر، وارزقنا ليلة القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih.